Assalamualaikum anak-anak cikgu. Apa khabar? Cikgu harap anak-anak cikgu semuanya sihat dan ceria di samping keluarga. Okey, seperti biasa, setiap hari Khamis, pukul 8 hingga 10 pagi adalah kelas PDPR untuk subjek Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar. Jadi, cikgu berharap kamu semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama cikgu pada pagi ini. Seperti yang kamu sedia maklum, minggu ini kita dah masuk unit yang keempat, iaitu pengawetan makanan. Jadi, di dalam topik pengawetan makanan ini, cikgu akan terangkan apakah tujuan makanan itu diawet dan kaedah pengawetan dan kepentingan kenapa pengawetan tu penting. Dan juga ciri-ciri makanan yang tidak diawet. Okey, are you ready? Jom kita start. Makanan ada dua sebab perlu diawet dan kenapa tidak perlu diawet. Okey, yang pertama, kenapa makanan perlu diawet? Okey, tujuannya adalah untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Makna kata, makanan tu akan bertahan lebih lama. Okey. Kalau makanan kita tu tidak diawet, maka dia akan menjadi serangan hidup mikroorganisma. Jadi, makanan kita tu akan menjadi cepat rosak. Okey, seterusnya kita tengok apa kepentingan makanan diawet. Okey, kepentingan yang pertama, boleh mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, yang kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Sebagai contoh, negara Malaysia telah mengeluarkan satu produk makanan yang sangat sedap. Okey. Kebetulan kamu dan keluarga kamu hendak pergi ke luar negara. Jadi, kamu boleh bawa makanan yang telah diawet untuk ke negara tersebut. Jadi, makanan tu selamat, tidak mudah rosak. Jadi, dia bertahan lama untuk pergi ke tempat yang jauh. Yang ketiga, makanan bermusim sentiasa diperolehi. Yang keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Dan yang kelima, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Okey, seterusnya kita tengok kenapa makanan tidak diawet, dia akan jadi apa? Okey, dia akan mudah rosak. Okey, apakah ciri-ciri makanan yang dah rosak? Antaranya ialah bertukar warna menjadi hitam, berkulat dan berbuih, berbau busuk, berasa masam dan juga berlendir. Kalau ciri-ciri yang cikgu sebutkan tadi tu ada di rumah kamu, pada makanan di rumah kamu, maka kamu jangan makan. Kalau kamu makan, nanti kamu akan sakit perut. Okey, makanan yang diawet ni disukai ramai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ianya senang dimasak dan ia boleh terus makan. Okey, adakah pengambilan makanan yang diawet baik untuk kesihatan? Apa pendapat kamu? Okey, pada pendapat cikgu, makanan yang diawet baik untuk kesihatan. Kalau kita makan sekali sekala, ya okey. Tapi kalau kita makan setiap hari dan juga sekerap yang mungkin, ia membahayakan kesihatan. Okey, seterusnya kita tengok pengawetan makanan. Kenali pengawetan makanan. Okey, sebenarnya kaedah pengawetan ni ada 10 kaedah.
Tetapi untuk pembelajaran kamu, yang ada di dalam modul yang dibekalkan ataupun yang diberikan, hanya 2 sahaja kaedah pengawetan yang kamu perlu tahu. Yang pertama adalah pemasinan. Pemasinan ialah proses mengawet makanan menggunakan garam untuk mengeluarkan air daripada makanan yang hendak diawet. Antara contoh makanan yang diawet ialah, kamu tengok dekat situ, ikan pekasam, telur masin, lobak masin, ikan masin. Semua masin-masin kan? Sebabnya ia telah diawet menggunakan garam. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, kamu boleh scan barcode di bawah tu, untuk melayari laman web arasmega.com. Dekat situ ada video-video proses pengasinan. Maknanya kamu boleh tengok cara bagaimana manusia mengasinkan makanan menggunakan kaedah pemasinan. Seterusnya adalah kaedah yang kedua ialah penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan ialah proses penyimpanan makanan pada suhu beku. Proses ini melambatkan aktiviti bakteria yang menyebabkan makanan menjadi rosak. Tengok contoh yang diberi. Ayam, ikan, udang, daging. Selalunya bahan-bahan makanan mentah ini, mak kamu beli di pasaraya, di Maidin, di Econ-Safe ataupun di Simart. Kemudian mak kamu balik dan bubur dalam tempat yang sejuk, di dalam peti sejuk kan, di tempat yang sejuk beku, supaya bahan-bahan mentah ini tidak tercemar oleh bakteria. Kamu tengok juga, bukan sahaja bahan mentah tetapi makanan yang diproses boleh juga disejuk bekukan. Contoh kat situ kamu tengok nugget. Favorite semua orang ni nugget ni. Kedua, donat, roti canai, pizza, aiskrim, sausage. Ni antara makanan-makanan yang diproses. Dan disejuk bekukan. Bila contoh kalau nak makan, mak kamu akan goreng nugget. Betul tak? Contoh donat. Mak kamu beli di kedai runcit. Donat tu dah siap. Cuma balik goreng saja. Roti canai pun macam tu. Pizza pun macam tu. Balik kita bakar. Aiskrim. Kita dah boleh makan sebab dah disejuk beku. Sama dengan sosis. Sosis pun kalau kita nak makan, jadi kita akan goreng. Faham tak? Setakat ini kamu faham tak? Kalau kamu faham, cikgu nak minta kamu buat latihan uji minda. Dekat sini ada soalan 1 dan 2. Kamu jawab soalan ini di dalam buku latihan. Lepas siap, kamu tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Sekiranya kamu ada masalah, kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp dengan cikgu ataupun call cikgu. Cikgu sedia menjawab soalan-soalan kamu. Setakat itu sahaja pembelajaran kita. Sekian, terima kasih.